Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel ini. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita-cerita yang abang nak sampaikan, pengalaman daripada ramai orang. Moga-moga dijadikan iktibar dan pengajaran untuk abang dan juga untuk semua. Jadi hari ini ceritanya menarik. Abang tak pernah dapat cerita yang ini. Yang pertama ni, cerita yang pertama ni memang abang tak pernah dapat. Seingat abang lah macam tak pernah dapat. Jadi nanti abang ceritakan supaya kita boleh menghayati cerita pertama dan cerita kedua. Ada dua cerita hari ini. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik kepada kita semua dan dipermudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan moga-moga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita atas jasa-jasanya membesar dan menjaga kita daripada kecil sampailah ke besar. Jadi tanpa membuang masa, abang mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita kali ini abang dapatkan melalui panggilan telefon. Cerita yang pertama ni. Banyak-banyak cerita abang tak pernah dapat lagi cerita tentang seorang bomoh ataupun seorang pengubat Islam. Cerita dekat abang pengalaman dia sendiri, macam mana dia mengubat orang. Abang tak pernah dapat, abang tak pernah ceritakan selama ni. Pernah ceritakan sekali dulu, iaitu seorang lelaki yang cerita pasal anak dia. Itu pasal anak dia. Yang berbeza lah kali ni ialah dia menceritakan tentang satu pengalaman dia mengubat seorang lelaki berumur 80 tahun. Tapi bukan dia yang mengubatkan, tok guru dia yang mengubatkan. Dan dia yang hantarkan cerita pada abang ni namanya Din. Din ceritakan kisah ni berlaku dia kata tahun 2000-an juga. Dia memang daripada kecil memang suka dengan benda-benda mistik. Jadi dia kata daripada kecil memang dia banyak menghafal banyak doa. Sebab dia suka belajar ayat-ayat ruqyah, tujuannya adalah nak tolong orang. Dia mempunyai pengalaman lama, iaitu keluarga dia selalu sangat dikacau dengan orang yang menghantar benda-benda pelik-pelik kat keluarga dia. Sampaikan mak ayah dia selalu waktu dia kecil menjadi mangsa santau dan juga benda-benda yang berkaitan macam tu. Jadi menyebabkan dia ni mempunyai hati yang sangat dekat dengan alam sebelah. Dia bercita-cita untuk belajar macam mana nak mengubat orang. Dengan kata lain, kalau ada apa-apa berlaku di kemudian hari, dia boleh menolong keluarganya. Disebabkan tu, selain daripada dia bekerja sebagai seorang pekerja di kerajaan lah, dengan cerita kerajaan lah, dia akan belajar macam mana untuk meruqyah orang di samping tu. Waktu siang kerja, biasa waktu malam belajar dengan tok guru-gurunya. Jadi syarat-syarat untuk menjadi seorang pengubat Islam adalah solatnya kena betul, zikirnya kena betul. Dan ia mengambil masa untuk dia belajar benda ni semua. Jadi sebelum dia menjadi pengubat yang sebenar, dia perlu melalui beberapa proses. Iaitu dia perlu menemani mentor dia ataupun ustaz dia ataupun tok guru dia dan belajar macam mana mengubat orang melalui tok guru dia. Dia ada beberapa orang mentor lah. Dalam banyak-banyak peristiwa, dia kata ini adalah satu peristiwa yang dia ingat betul berlaku pada tahun 2000-an. Dekat lokasi mana abang terpaksa rahsiakan sebab kisah ini masih lagi ada susuran galuh keturunannya. Dia cerita pada satu hari ustaz dia lah, kita panggil apa? Tok guru dia lah. Okay, tok guru lah. Jadi pada satu hari tok guru dia dapat panggilan telefon daripada seorang lelaki dan mengatakan lelaki ni minta tok guru dia ni ubatkan ayah dia. Dia kata ayah dia pada waktu tu umur 80 tahun, memang dah tua dan dikatakan, dipercayai, semua keluarga percaya yang ayah dia ni ada membela ataupun ayah dia ni memang ada sesuatu yang mendampingi. Jadi bila dengar macam tu, tok guru dia ni ajak Din pergi sama-sama mengubat. Sebab selain daripada untuk mengubat, tok guru dia ni perlu tunjukkan dekat Din macam mana situasi sebenar mengubat orang. Macam mana ayat yang betul, macam mana nak menangani situasi-situasi tertentu. Jadi bila sampai dekat rumah tu, dan tak jauhlah jaraknya daripada tempat markas diorang mengubat, lebih kurang setengah jam saja perjalanan. Bila sampai dekat rumah tu, bila naik atas rumah, Din kata dia nampak ada seorang
Atuk lah, pangkat atuk berumur 80 lebih, dah uzur. Tapi masih lagi boleh duduk, boleh bercakap semua. Jadi bila tengok keadaan macam tu, Tok Guru dia bagi isyarat yang mengatakan orang ini memang ada sesuatu yang tinggal dekat badan dia. Tapi kita kena pastikan macam mana kita nak menanganinya. Sama ada dia bahaya atau tak bahaya. Sebab dia kata ada sesetengah benda ni senang dikeluarkan kalau perjanjiannya longgar. Tapi kalau perjanjian makhluk tu dengan si tuan empunya tu perjanjiannya kuat katanya, jadi agak mengambil masa juga untuk membetulkan keadaan mengeluarkan benda ni. Sebelum memulakan pengubatan, proses pengubatan, selalunya Tok Guru akan buat solat hajat 2 rakaat dekat rumah tu dulu. Dan selepas itu akan diikuti dengan azan. Azan 4 penjuru ataupun azan sekeliling rumah. Itu cara-cara yang betul lah sebagai pengubat Islam katanya. Jadi Din pun ikut sama-sama buat solat hajat dan juga azan bersama-sama dengan Tok Guru dia. Sebagai satu pelengkap dan proses pembelajaran. Sewaktu dia azan, selepas habis sembahyang tu, yang azan tu Din lah, Din yang kena azan. Tok Guru dia tak azan lah. Tok Guru dia duduklah sebelah pakcik tu, sebelah atuk 80 tahun, betul tahu 80 tahun tu. Jadi sewaktu Din azan, dia dengar sayup-sayup dekat luar, macam ada perempuan menangis. Waktu tu dia tak berani nak tunjukkan sebab keadaan kat luar gelap. Kampung tu memang agak gelap pada waktu malam. Ada lampu jalan dia kata. Tapi tak berapa nak dekat sangat dengan rumah tu. Dia datang rumah tu waktu malam. Lupa abang nak beritahu. Jadi selepas habis azan, boleh kata semua orang dalam rumah tu dengar ada bunyi perempuan menangis dekat luar rumah. Rumah kampung. Kelilingnya adalah kelapa sawit. Getah. Dan tiba-tiba ada orang menangis dekat luar rumah. Waktu tu dia kata, selalunya yang nangis dekat luar rumah tu adalah pendamping ataupun sesuatu yang dia bela. Tapi dia biarkan aje lah. Tengok Tok Guru dia pun tak adalah menakutkan sangat. Tok Guru dia terus berzikir bersebelahan dengan pakcik tu, atuk tu. Tapi waktu tu atuk tu masih lagi sedar. Dia belum pengsan lagi. Dia okey lagi. Cuma sepanjang proses berzikir, start daripada habis azan sampai berzikir, bunyi perempuan menangis dekat luar rumah tu tak berhenti. Makin mendayu-dayu, seolah-olah nak memberitahu adalah jangan diputuskan hubungan dia dengan atuk ni. Tapi yang bagusnya, yang peliknya kata Din adalah sewaktu Tok Guru dia berzikir-zikir, bukan zikir pelik-pelik sangat, zikir dia zikir biasalah, dia kata subhanallah, zikir biasalah. Tapi dia kata yang peliknya ialah selalunya orang yang ada pendamping ataupun orang yang membela saka-saka ni, dia tak akan ikut sama berzikir. Tapi si atuk ni ikut sama-sama berzikir dengan Tok Guru. Maksudnya kalau Tok Guru tu baca subhanallah, dia pun sama naik subhanallahnya. Mula-mula ingatkan itu adalah dia punya saka dalamannya yang sama-sama berzikir. Tapi bila tengok betul-betul, Din kata memang betul-betul atuk tu berzikir tanpa bantuan apa-apa. Dia berzikir sama-sama sebab waktu tu dia walaupun dah tua masih lagi kuat nak bercakap, nak berzikir. Jadi dia orang ni bertiga berzikirlah sama-sama. Waktu tu keadaannya canggung kata Din. Sebabnya selalunya si pesakit takkan berzikir atau terlantang macam tu kan. Tapi kali ni si pesakit pun berzikir juga. Tak apalah, benda yang baguslah kata Tok Guru, sama-sama berzikir, cepatlah benda tu pergi. Bila dah habis proses berzikir, Tok Guru pun tanyalah dengan keluarga ni, mana isteri kepada atuk ni? Jawapannya memang seperti yang dijangka, isteri atuk ni dah lama meninggal. Maksudnya mak kepada yang buat panggilan tu lah. Dia kata mak saya dah lama meninggal, ayah saya pun duduk dengan saya yang jaga dia. Dan dia ni pun keadaannya okey. Tak banyak kerenah. Tapi sejak akhir-akhir ni dia macam rasa sugul dan dia punya kadang-kadang dia selalu meraca-raca waktu malam. Sebab itu kami panggil ustaz sebab kami yakin, dia kata, yang ayah kami ni ada pendamping, ada membela. Okey. Lepas habis daripada tu, Din pun ikutlah Tok Guru dah balik rumah. Dah habis proses mengubat. Ikut balik rumah. Dalam kereta tu, Din pun tanyalah banyak soalan dengan Tok Guru dia ni berkaitan dengan pakcik tu, dengan atuk tu. Sebenarnya Tok Guru ni pun rasa kagum juga. Sebabnya dia waktu duduk dekat atuk tu, mula-mula dia ingat atuk tu memang ada pendamping. Dia kata dia boleh rasa benda tu. Tapi bila atuk tu sama-sama berzikir, dia ada dua kemungkinan. Sama ada pendamping tu adalah beragama Islam yang tahu tentang zikir. Dan yang kedua adalah pendamping tu bukan dibela oleh atuk tu. Mungkin ada orang yang hantar kepada atuk tu.
Dan yang ketiga adalah pendamping yang ada dekat atuk tu berjantina wanita, perempuan, berdasarkan daripada bunyi orang menangis yang dekat luar rumah. Jadi dia kata okeylah, sebab selepas habis proses mengubat tu, atuk tu keadaannya baik-baik aja. Dia okey, dia tak ada masalah dan atuk tu ingat untuk berzikir, ingat untuk solat. Jadi ustaz ni kata benda ni tak terlalu teruk sangat lah, okey je. Sebab atuk tu masih lagi ingat kepada Allah Ta'ala. Jadi diorang pun balik rumah. Selang beberapa minggu, tiba-tiba diorang ni, si tok guru ni dapat panggilan telefon daripada orang yang sama, lelaki tu. Dia kata kali ni keadaan bapa dia dah sangat uzur dan perlu dibuat sesuatu untuk memudahkan proses. Maksudnya proses kalau nak baik, ya baik betul. Kalau nak meninggal, ya cepatkanlah, permudahkanlah segala urusan. Itu yang selalu yang didoakan. Jadi bila dapat panggilan telefon tu, sekali lagi tok guru ni beritahu Din jom ikut dia pergi mengubat. Orang yang sama. Terkejut juga Din pada waktu tu. Sebab dia kata tak sangka pula orang yang sama panggil 2 kali dalam masa yang agak panjang, dia kata. Jadi dia pun pergilah kat rumah tu. Bila sampai dekat rumah tu, kata Din, dia tengok atuk tu dah terlantar. Dah terbaring dah. Nampak macam dah nazak betul. Jadi ustaz ni pergi, ustaz pula, yang tok guru ni pun pergi ke sebelah atuk tu dan dia mula usap kepala atuk tu dan bacalah zikir-zikir ruqyah-ruqyah tertentu. Punyalah Din terkejut sebabnya sedang tok guru baca ruqyah dekat kepala atuk tu sambil usap kepala atuk tu, tiba-tiba atuk tu terbesarkan, terbelikkan mata dia, dia boleh duduk. Daripada dah macam nak meninggal benar lah, dia boleh duduk, dia diam aja. Jadi bila macam tu, kalau ikut perubatan, kita tak boleh diam, kata Din. Kita kena teruskan berzikir atau teruskan mengubat. Sebab benda tu dah terjaga, dah tersedar. Jadi ustaz tu pun teruskan berzikir, dia pegang kat pergelangan tangan atuk tu dan tok guru, abang cakap ustaz ni, tok guru lah. Tok guru tu pegang kepala atuk tu dan pegang tangan atuk tu sambil dia berzikir. Begitu juga dengan Din pun sama berzikir. Dah habis berzikir, atuk tu diam tau, dia kata. Atuk tu diam, mata dia pandang je ke depan. Habis berzikir tu, tiba-tiba si tok guru ni tanya. Saya nak tanya, dia kata, awak ni datang daripada mana? Dia pandang tok guru tu, atuk tu tadi, dia pandang tok guru tu, dia boleh cakap macam ni, sakit dah bodoh. Suara atuk tu kuat gila, sampaikan semua orang, anak-anak dia yang ada dalam rumah tu, bapa terkejut. Termasuk dengan Din. Dia kata, selama dia mengubat orang, selalunya benda tu tak menjerit kuat sangat. Tapi kali ni jeritannya kuat dengan perkataan bodoh kan tadi kan. Sakitlah bodoh, dia kata. Jadi tahulah, yang Din tahu, benda yang ada dekat dalam atuk ni sebenarnya tak nak berpisah dengan atuk ni. Dah tu, untuk pastikan benda tu, tak lama tu, tok guru ni tanya lagi soalan yang kedua. Siapa yang hantar kau? Waktu ni lah, daripada keadaan yang tegang tadi, si atuk ni jawab, aku sayangkan dia, dia kata. Aku dah jaga dia lama. Kau janganlah kacau dia. Kami dah bersama selama-lamanya. Aku akan duduk dekat sini sampai bila-bila, sampai kiamat. Waktu tu atuk tu macam tertunduk-tunduk, macam seolah-olah nangis. Nampaknya misteri macam nak terbongkar sikit tau. Waktu tu Din terfikir-fikir, siapa yang hantar? Nampaknya macam pelik. Jadi, tok guru tanya lagi. Dia baca zikir lagi, dia tanya lagi. Sekarang ni dia kata, tok guru tu cakap, atuk ni dah uzur. Atuk ni dah menghampiri hujung hidup dia. Jadi, janganlah dibebani atuk ni dengan benda-benda macam ni. Tinggalkanlah badan dia. Benda tu jawab, aku ditugaskan oleh isterinya untuk jaga suaminya sehingga sehingga kiamat. Waktu tu, yang paling terkejut adalah anak-anak kepada atuk ni. Din pun terkejut jugalah. Dia kata terkejut, tapi tak adalah terkejut sangat. Dia kata bukan keluarga dia kan. Kalau keluarga dia pun terkejut juga. Dia kata, waktu tu yang dia nampak anak-anak macam seolah-olah hilang kepercayaan. Yang hantar, yang duduk dekat bapa dia selama ni adalah belaan mak dia. Dan proses mengubat pun dilakukan, termasuklah atuk ni dimandikan oleh tok guru Din. Din punya tok guru mandikan atuk ni
Selepas mandi kan dengar kat luar orang perempuan menangis sekali lagi. Dan untuk melengkapkan proses ni, kena gunakan daun belimbing, bukan daun bidara. Abang cakap daun belimbing pula. Daun bidara. Daun bidara tu pula ada dalam kereta. Jadi Tok Guru ni minta lah Din pergi ambil daun bidara. Waktu Din ambil daun bidara, dia nampak dekat atas rumah kampung tu ada kepala. Maksudnya faham-faham lah yang terbang-terbang tu. Jadi lepas naik atas rumah tu, Din beritahu yang Tok Guru dia apa yang dia nampak. Lepas tu Tok Guru cakap, itulah belaan dia. Itulah dia punya pendamping dia. Dan selepas proses mandi, selepas proses berzikir, akhirnya atuk tu pun dibaringkan. Dan waktu perjanjian tu diputuskan. Dia kena putuskan perjanjian tu, putuskan hubungan antara atuk tu dengan pendamping dia. Akhirnya atuk tu lega. Dan atuk tu okey, kembali kepada asal semula. Dan diorang pun baliklah rumah. Dalam perjalanan balik itu, benda-benda yang tak dijangkakan berlaku, iaitu akhirnya tahu mana datangnya benda yang mendampingi si atuk ni. Jadi sebelum balik, kata Tok Guru, dia sempat berborak dengan anak-anak atuk ni. Dulu mak diorang adalah seorang perempuan yang cantik dekat kampung tu. Dan mak diorang ni terlalu sayangkan ayah dia. Dulu waktu muda ayah dia ni macam agak liar-liar sikit lah. Jadi mungkin pada waktu tu mak dia secara tak sengaja terbelajar ilmu yang bukan-bukan dan letakkan seorang pendamping dekat bapa dia. Jadi apa yang mak dia letak tu memberi kesan kepada si bapa untuk meninggal. Dan selepas dikeluarkan, proses dikeluarkan, kalau tak silap abang lebih kurang 2-3 hari juga selepas tu, akhirnya si atuk meninggal. Maksudnya, selama ni atuk ni sakit dan tak boleh meninggal disebabkan benda yang diletakkan oleh almarhum bini dia. Sebab itu abang tak boleh nak beritahu nama tempat sebab diorang masih ada keluarga lagi. Iktibarnya kat sini, kalau kita sayang suami, kalau kita sayang isteri, janganlah diletak-letakkan benda macam tu. Kita bagi rumah besar, simpanan banyak, saka-saka macam tu bagus. Kalau saka yang macam ni tak berapa nak bagus, susah mati. Cerita kedua disampaikan oleh Mawar, berlaku dekat Pulau Pinang tahun 2019. Pada waktu tu Mawar kata dia tinggal dengan atuk, dengan nenek dia, dengan mak ayah dia dekat rumah pusaka. Dan rumah tu ada dua bahagian, bahagian atas dengan bahagian bawah. Rumah papan memang macam itulah kan, rumah kampung. Dia kata sejak daripada kecil dia duduk dengan atuk nenek dia, membesar dekat rumah tu. Walaupun dia membesar dekat rumah tu, bahagian atas rumah, maksudnya bahagian rumah atas dia memang tak berani nak pergi. Dekat rumah atas tu sebenarnya masih lagi ada perabot, masih lagi ada almari, ada katil. Tapi diorang semua satu keluarga akan tidur dekat rumah bawah. Yang tidur dekat rumah atas adalah atuk dia sahaja. Dan dekat rumah atas tu selalunya diletakkan barang-barang yang tak berapa nak guna. Terutama kalau baju-baju yang memang jarang-jarang guna. Bilik atas, sebenarnya ruang atas tu masih lagi ada bilik, cumanya jarang pergi. Setiap kali kalau dia nak main-main masa kecil-kecil, main dekat rumah atas, dia akan dimarahi oleh nenek dia. Dan disebabkan selalu sangat dia tak naik ke rumah atas tu, kalau dia melintas dekat kawasan dekat-dekat dengan rumah atas, dia akan rasa seram. Tak tahulah dia kata sama ada ni hijab terbuka ataupun apa, tapi dia agak seram. Dan hanya atuk dia sahaja yang berani duduk dekat rumah atas. Yang lain semua duduk rumah bawah. Dia kata sebelum-sebelum ni, mak dia pernah cerita masa kecil-kecil. Waktu mak dia kata, waktu kecil-kecil dulu, diorang pun takut nak dekat rumah atas. Sebab dia kata pernah beberapa kali mak dia cuba tidur dekat rumah atas dan mak dia nampak ada benda lain merangkak dekat rumah atas. Bila dia beritahu pada nenek, pada mak dia lah, bila mak dia beritahu pada nenek dia cuma cakap itu adalah makhluk Tuhan. Tapi kalau beritahu dekat bapak dia, dekat atuk dia, tak ada jawapan langsung. Jadi apa misteri rumah atas tu sampai ke sudah tak tahu. Tak tahu apa sebabnya. Dan cerita emak dia nampak orang merangkak-rangkak dalam rumah di kawasan rumah atas waktu yang mak dia alami masa kecil-kecil dulu menjadi cerita yang sangat-sangat Mawar ingat. Kisahnya, bila satu hari, Mawar baru dapat handset pada waktu tu, 2019. Baru beli handset. Biasalah kalau beli handset, dia punya teruja lain macam.
pada waktu tu dekat rumah atas tak ada orang malam tu. Sebab atuk dia ada urusan kat tempat lain. Jadi malam tu yang ada kat rumah adalah bapa, mak, nenek dia dan dia. Adalah adik-beradik dia. Nenek dia malam tu ajak Mawar tidur dekat ruang TV. Dekat rumah bawah ada ruang TV. Tidur depan ruang TV. Mak ayah dia tidur dalam bilik. Jadi Mawar kata waktu tu dia baru beli handset. Dia rasa seronok sangat dengan handset yang dia baru dapat. Seharian lah main internet, main Facebook, Instagram segala. Dan tengok YouTube. Itu promosi. Dan tengok YouTube. Jadi dia kata malam tu dia tidur agak lewat. Rumah atas kosong tau. Rumah atas kosong. Jadi dia tidur agak lewat sebabkan main handset. Sedar-sedar, tiba-tiba ada orang bagi salam dekat rumah atas. Assalamualaikum. Mula-mula dia ingatkan atuk dia. Bila dia fikir, mula-mula dia ingat atuk dia dan dia pun jawab salam. Waalaikumsalam. Dia pun tak tahulah kenapa dia jawab salam. Mungkin leka main telefon. Waktu tu dia tidur sebelah nenek dia. Dia leka main telefon. Tiba-tiba dekat rumah atas dia dengar orang bagi salam. Dia tahu pun jawab salam. Waalaikumsalam. Selepas jawab baru dia teringat. Atuk dia tak ada kat rumah. Atuk dia ada kat tempat lain. Waktu tu dia terdiam. Siapa pula bagi salam? Lepas tu bagi salam sekali lagi. Assalamualaikum. Tapi kali ni yang bagi salam baru dia perasan. Bukan lelaki punya suara. Perempuan punya suara. Dia diam. Kali ketiga, benda tu bagi salam daripada rumah atas. Assalamualaikum. Waktu tu Mawar terus pandang ke rumah atas. Pandang ke arah tangga. Rumah atas tu gelap. Tak ada benda, tak ada orang. Yang ada cahaya waktu tu adalah di bahagian dapur. Dan dia tidur dekat rumah tengah. Waktu tu dia kata dah menyesal. Dia tutupkan handset, dia baring peluk nenek dia kat sebelah dia. Dia kata memang dia kena dengki malam tu. Kali keempat, benda tu bagi salam. Assalamualaikum. Dan dalam hati, bukan dalam hati, waktu tu Mawar mengomel. Mengomel dekat mulut dia. Tak macam mana dia pun tak teringat dia mengomel. Dia mengomel, tolonglah. Tolonglah dia kata, janganlah dengki. Kalau dengki ni mungkin bukan hantu kot, ni makcik kot. Dalam kat mulut dia ni waktu dia cakap, aku yakin. Dia macam nak tenangkan hati dia akan cakap, ni makcik ni bukan benda ni bukan hantu, ni makcik ni. Boleh benda tu jawab, bukan makcik. Bayangkan kita yang tengah duduk nak tidur, tiba-tiba kita mengomel, janganlah ni bukan makcik. Tiba-tiba benda tu jawab, kan, ni bukan makcik. Habis. Memang yang jadi mangsa adalah nenek lah. Dia kajut nenek dia. Nenek, bangun. Nenek dia terbangun. Dah, nenek dia tanya kenapa. Waktu tu Mawar dah nangis lah. Dia kata, Mawar ceritakan apa yang berlaku. Terus nenek dia cakap, biarlah rumah-rumah ni ada yang menunggu. Dia kata, biarlah dia pun makhluk Allah juga. Dia pun nak duduk dekat sini juga. Janganlah risau. Duduk tidur je sebelah nenek. InsyaAllah tak ada apa-apa. Nenek-nenek kan selalu macam tu. Tu tepuk bantal. Jangan kacau cucu aku. Cucu aku nak tidur. Dah main kau sana. Jangan main ke sini. Waktu tu Mawar pun tak tahulah kenapa dia cakap macam tu. Dan dia tak yakin pun apa yang nenek dia buat akan dapat berjaya menghalau benda tu. Dan selepas tu diorang pun sambung tidur. Malam tu memang tak tidur. Peluk badan nenek dia. Baiklah dia kata nenek dia memahami dia. Jadi dia peluk badan nenek dia. Dan lepas nenek dia halau macam tu, dah tak ada lagi dah bunyi gangguan-gangguan macam tu. Dan dia kata itulah satu-satunya kenangan di tingkat atas rumah dia. Tempat dia membesar. Dan tak ada lagi gangguan sampai sekarang. Dan dia anggap tu adalah sebahagian daripada cerita seram rumah tu. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Abang rasa kena kecam lah kejap lagi. Sebab ceritanya pendek. Bukan apa, abang kadang-kadang panjang ceritanya. Kadang-kadang pendek ceritanya. Tujuannya adalah untuk mengurangkan rasa boring. Kadang-kadang kalau terlalu panjang pun boring juga kan. Jadi kalau pendek-pendek ni sedap juga didengar. Jadi hari ni betul-betul pendek, 2 cerita je. Selalunya kalau pendek 4 cerita, ni 2 cerita je. Moga-moga jadi iktibar dan pengajaran. Terima kasih sangat-sangat yang membeli sambal lara dan juga perapan sate. Perapan sate tu abang tengah buat iklan. Adalah satu syarikat
sudilah nak buatkan iklan untuk Perapan Sati. Nanti abang akan tayangkan kod ada dalam tu iklan tu. Abang beraksi ke. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita abang. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.